Pembentangan bajet 2014 pada Jumaat dijangka memberi tumpuan kepada elemen pengukuhan fiskal kerajaan yang dapat menguatkan daya tahan ekonomi negara. Selain itu, kerajaan juga bakal mengumumkan beberapa langkah untuk membantu meringankan kos kenaikan saraan hidup golongan sederhana dan berpendapatan rendah. Menurut pakar ekonomi, penerapan negatif untuk Fitch Ratings baru-baru ini telah merangsang kerajaan untuk meningkatkan keupayaan fiskalnya. Walaupun kalau kita lihat secara umumnya trendnya, memang keadaan fiskal ni defisit ni telah menurun sejak beberapa tahun yang lepas. Dan saya rasa kali ini kerajaan akan speed up ataupun mempercepatkan lagi penurunan fiskal defisit ini. Dan ini merupakan satu cabaran bagi kerajaan jugalah. Pengukuhan daya tahan fiskal ini juga sebagai persediaan kepada negara sekiranya berlaku satu lagi pusingan krisis kewangan global. Sehubungan itu, kerajaan dijangka memperkenalkan beberapa langkah tidak popular demi meningkatkan pendapatan negara. Setelah agak lama tertangguh, pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST dijangka diumumkan. Selepas 3 atau 4 tahun, ia akan memberi kesan positif yang lebih banyak kepada hasil negara, dan saya rasa ia juga akan mengurangkan kos bisnes disebabkan oleh bisnes ini akan mendapat refund balik, ya. Dan ini akan mengurangkan kos bisnes dan akan meningkatkan lagi prestasi bisnes di Malaysia lah sebenarnya. Di sebalik langkah-langkah pengukuhan fiskal itu, tumpuan kepada kebajikan rakyat juga akan diberikan keutamaan, apatah lagi dengan kos sara hidup yang semakin tinggi. Antaranya melanjutkan bantuan rakyat Satu Malaysia BRIM serta mempermudah akses pemilikan rumah kos mampu milik. Gaji untuk mendapat bantuan rakyat Satu Malaysia akan dinaikkan daripada RM3,000 barangkali kepada RM4,000, ya. Dan magnitud itu juga, ya, mungkin akan dinaikkan, ya, daripada RM500 mungkin kepada RM1,000 atau RM1,200. Pastinya ini adalah insentif yang paling penting, efektif targeted approach untuk membantu rakyat-rakyat yang berpendapatan rendah dan juga miskin supaya kita boleh melihat lebih banyak pembangunan yang seimbang. Selain itu, program rasionalisasi subsidi juga akan diteruskan. Middle income group ni, golongan pertengahan ni, saya rasa mungkin akan diberi tumpuan special, ya, disebabkan oleh mereka ni merupakan golongan yang tidak mendapat bantuan dari segi BRIM, dari segi bantuan-bantuan lain. Jadi mereka perlu mendapat bantuan sedikit sebanyak, ya. Disebabkan kenaikan kos taraf hidup di negara ini telah juga menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang tidak berapa selesa lah dari segi pendapatan mereka dan sebagainya. Secara umumnya, bajet 2014 nanti memberi satu lagi cabaran kepada kerajaan dalam mengurus perbelanjaan negara dan pada masa sama memberi tumpuan kepada pertumbuhan seimbang dengan sasaran keluaran dalam negara kasar realistik sebanyak 5%.